Tem uma coisa acontecendo dentro da Rússia que devia preocupar Putin mais do que qualquer. As tropas russas tomaram Pokrovsk. Dan mungkin nama ini tidak bermakna apa-apa bagi Anda. Tetapi, di dalam Rusia, ini sepatutnya menjadi sesuatu yang besar. Pokrovsk ialah bandar yang Putin bersumpah untuk tawan. Pusat yang dia katakan dengan jelas akan membuka jalan untuk Rusia sepatutnya menelan baki wilayah di timur Ukraina. Propaganda meraihkannya. Itulah titik perubahan. Itu adalah bukti bahwa mesin perang Rusia akhirnya berjaya menembusi pertahanan Ukraina. Tetapi kemudian datang bulan berikutnya. Dan seterusnya. Dan pintu yang sepatutnya terbuka itu Tidak terbuka langsung. Dan apa yang sepatutnya menjadi kemenangan terbesar Putin pada tahun itu Ternyata sebaliknya. Menaklukkan bandar paling penting dalam peperangan ini hampir tidak membawa apa-apa hasil. Kerana kemenangan kosong itu mendedahkan sesuatu yang Putin telah cuba sembunyikan selama 4 tahun. Dan perkara itu bukan di medan perang. Ia berada di dalam Rusia itu sendiri. Untuk memahami mengapa perkara ini sangat serius, Anda perlu tahu betapa pentingnya Pokrovsk. Kerana itu bukanlah sebuah bandar biasa, ia adalah pusat logistik. Titik di mana beberapa jalan bekalan bersilang. siapa yang mengawal Pokrovsk, mengawal aliran segala-galanya yang masuk dan keluar dari sebahagian besar kawasan timur. Itulah sebabnya Jenderal-Jenderal Rusia berkata bahawa jika bandar itu jatuh, seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh bersama. Seperti domino. Sebab itu, Putin menghabiskan lebih setahun melancarkan segala yang dia ada terhadapnya. Dan dia tidak menyembunyikan perkara itu daripada rakyatnya sendiri. Pada akhir tahun lepas, Putin tampil di khalayak ramai dan berkata bahawa separuh bandar itu sudah dikuasai. Katanya, ia hanya soal minggu sahaja. Bahawa Pokrovsk akan jatuh sebelum musim sejuk. Dia menjadikan bandar itu sebagai janji peribadinya. Dia mempertaruhkan kredibilitinya sendiri padanya. Dan disitulah masalahnya. Kerana Rusia mengambil masa hampir 2 tahun untuk mara kurang daripada 50 km di kawasan ini. Supaya anda dapat gambaran tentang apa maksudnya. Kadar ini lebih perlahan daripada serangan paling berdarah dalam Perang Dunia Pertama. Lebih 100 tahun yang lalu, askar-askar mati beribu-ribu hanya untuk merebut beberapa meter tanah berlumpur sehari. Sedangkan tentera Rusia pada abad ke-21 dengan drone dan satelit bergerak lebih perlahan daripada itu. Dan musim sejuk yang Putin tetapkan sebagai tarikh akhir telah tiba dan berlalu. Dan bandar itu terus bertahan selama berbulan-bulan. Dan apabila ia akhirnya jatuh, sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapa pun dalam propaganda Rusia telah berlaku. Tiada apa-apa. Barisan hadapan tidak bergerak. Kesan domino itu tidak berlaku. Pintu yang kononnya akan terbuka itu tetap tertutup. Jeneral-jeneral yang berjanji Ukraina akan runtuh hanya mampu melihat peta yang warnanya hampir tidak berubah. Dan jika menawan bandar paling penting dalam perang itu tidak mengubah apa-apa, itu bukan tanda kekuatan. Itu adalah simptom pertama kepada masalah yang jauh lebih besar. Jika analisis langsung seperti ini tentang perang yang Anda cari, langganilah saluran ini. Kerana inilah tepatnya yang kami lakukan di sini. Kerana sementara Rusia berhenti, Ukraina melakukan sebaliknya. Menurut Komander Tentera Ukraina sendiri, dalam 30 hari berikutnya, pasukan Ukraina telah berjaya merampas semula kira-kira 400 km persegi wilayah. Dengan kata lain, pihak yang sepatutnya mara sebenarnya sedang berundur. Pihak yang sepatutnya runtuh sebenarnya sedang mengambil semula kawasan. Dan cara Rusia cuba mara sekarang menceritakan segalanya. Lupakan imej-imej kolom kereta kebal yang bergerak di padang terbuka itu. Itu sudah berakhir. Hari ini, kemarahan Rusia dilakukan oleh kumpulan-kumpulan kecil. Kadang-kadang hanya 1 atau 2 orang sahaja. Menyusup masuk dengan berjalan kaki. Bersembunyi di ruang bawah tanah dan runtuhan, cuba untuk tidak dikesan oleh drone yang mengawasi setiap inci langit. Mesin perang yang sepatutnya menggilis Ukraina telah menjadi seperti ini. Lelaki-lelaki bersendirian, berjalan, berdoa agar tidak dilihat. Ini bukan satu ofensif. Ini adalah satu penyusupan yang terdesak. Ini menimbulkan satu soalan yang jelas. Jika Rusia tidak lagi mampu menawan kawasan secara tradisional dengan kekerasan, bagaimana mereka masih bercadang untuk memenangi perang ini?
Jawabannya sentiasa satu. Atrizi. Pertaruhan Putin tidak pernah untuk menjadi lebih bijak daripada Ukraina. Ia adalah untuk menjadi lebih besar. Ideanya adalah mudah dan kejam. Rusia mempunyai jauh lebih ramai orang, jadi hanya perlu tukar askar demi askar, kerugian demi kerugian, sehingga pihak lawan tiada lagi orang untuk berperang. Tak kisah berapa ramai orang Rusia yang mati dalam proses itu, asalkan orang Ukraina habis dulu. Humban saja lebih ramai askar ke situ sampai masalah itu hilang. Cuma kiraan ini mula menunjukkan tanda-tanda bahawa ia sudah tidak menjadi lagi. Dan nombor-nombornya memang menakutkan. Penganalisis yang mengikuti rapat perang Rusia mula memberi amaran bahawa buat pertama kalinya Rusia mungkin kehilangan askar lebih cepat daripada mereka dapat merekrut yang baru. Berhenti dan fikirkan apa maksudnya itu. Untuk satu strategi yang sepenuhnya bergantung kepada mempunyai lebih ramai anggota daripada musuh, itulah asas yang sedang retak. Dan bukannya kerana tidak mencuba, Rusia sedang menawarkan bersamaan dengan $80,000 kepada sesiapa yang menandatangani kontrak untuk pergi berperang. Itu lebih daripada 4 kali ganda gaji purata rakyat Rusia untuk setahun penuh. itu memang satu jumlah yang besar. Dan walaupun begitu, pengambilan jatuh sebanyak 20% pada awal tahun ini berbanding dengan tahun lepas. Tawaran wang itu memang ada, malah lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan lelaki-lelaki itu sudah tidak datang lagi untuk mengambilnya. Dan untuk mengisi barisan yang terus berkurang, Rusia sedang mengorek sisa-sisa yang ada. Hari ini sebahagian besar rekrut baru datang dari golongan paling terdedah dalam masyarakat. Bantuan dibebaskan dari penjara untuk terus dihantar ke barisan hadapan. Orang yang berhutang sampai ke paras leher sanggup berperang sebagai balasan hutang mereka diampunkan. Imigran ditekan. Tambah pula gelombang demi gelombang askar yang dihantar oleh Korea Utara untuk berperang dalam peperangan yang bukan milik mereka. Ini bukanlah tingkah laku tentera yang sehat dan yakin. Inilah yang dilakukan oleh tentera apabila mereka terdesak untuk menggantikan kehilangan anggota dengan lebih cepat daripada kadar mereka gugur. Dan mereka tidak berjaya. Tetapi ada satu perkara yang membuktikan bahawa Kremlin sendiri tahu betul-betul sejauh mana besarnya masalah ini. Sebenarnya, Putin boleh menyelesaikan masalah kekurangan anggota hanya dengan satu tanda tangan. Dia boleh mengisytiharkan mobilisasi umum, memanggil semua orang secara paksa, membanjiri tentera dengan anggota baharu dalam masa sebulan. Tapi dia tak buat begitu. Sebabnya? Takut. Kerana kali terakhir dia cuba sesuatu yang serupa, ratusan ribu rakyat Rusia mengemas barang dan melarikan diri dari negara itu dalam sekelip mata daripada mengambil senjata. Jadi fikirkan tentang situasi itu. Putin lebih takut dengan reaksi rakyatnya sendiri daripada kehabisan askar di barisan hadapan. Inilah lelaki yang sepatutnya berada di kemuncak kekuatan. Dan keretakan itu bukan hanya berlaku pada rakyat biasa. Ia juga berlaku pada orang yang membantu membina semua ini. Ada seorang lelaki bernama Igor Girkin. Dan namanya penting kerana dia bukan musuh Putin. Sekurang-kurangnya dulu dia bukan begitu. Girkin adalah salah satu tokoh utama dalam pengilhakan Crimea pada tahun 2014. Dia adalah salah seorang yang membantu membangunkan projek perang yang membawa Rusia ke tahap ini. Dia adalah sebahagian daripada pasukan itu. Kemudian dia mula bersuara. Dia memanggil Putin sebagai seorang yang gagal. Dia berkata dengan jelas bahawa Rusia tidak akan mampu bertahan 6 tahun lagi di bawah pemerintahan seperti itu. Dia berkata bahawa Putin ialah seorang yang penakut dan mediocre. Dan awak tahu apa yang terjadi kepadanya? Putin arahkan supaya dia ditangkap. Dan bukan sekadar ditangkap. Hukuman itu juga melarang Girkin daripada mengakses internet. Untuk membungkamnya sekali untuk selamanya. Lelaki yang membantu Putin mengambil alih Crimea kini berada dalam sel, dilarang bercakap kerana dia telah berpaling tadah terhadap ketua. Apabila orang yang membina kuasa kamu pun mula memanggil kamu sebagai seorang yang gagal. Ada sesuatu yang telah retak jauh di dalam. Tapi katakanlah kamu berjaya mendapatkan orang-orang itu. Itu adalah sebahagian daripada masalahnya. Kamu masih perlukan wang untuk membiayai seluruh peperangan ini. Dan wang Rusia cuma datang daripada satu sumber, minyak. Minyak itulah yang menyokong bajet kerajaan yang membayar gaji askar dan membeli peluru berpandu.
potong bekalan minyak, Anda memutuskan perang itu dari akarnya. Dan disitulah tepatnya Ukraine memutuskan untuk menjadikannya sasaran. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, drone Ukraine telah terbang beratus-ratus kilometer ke dalam wilayah Rusia dan menyerang kilang penapisan minyak. Tempat-tempat di mana minyak mentah bertukar menjadi bahan api sebenar. Dan ini bukan satu atau dua serangan sahaja. Hanya dalam 1 bulan sahaja, terdapat lebih daripada 30 serangan seperti ini. Jumlah tertinggi sejak perang bermula. Hasilnya sangat dahsyat dan boleh diukur. Блядь! Нихуя себе! Pengeluaran bahan api Rusia merosot ke paras terendah dalam hampir 20 tahun. Noji penapisan gergasi yang membekalkan seluruh wilayah tiba-tiba berhenti beroperasi. Dan kemudian berlaku satu adegan yang merangkum segalanya. Rusia, salah satu pengekspor bahan api terbesar di seluruh dunia. Sebuah negara yang menjadi kaya dengan menjual tenaga kepada dunia, terpaksa mula mengimport petrol melalui kapal. Negara yang membekalkan separuh dunia tidak dapat membekalkan dirinya sendiri. Dan perkara ini tidak terhenti setakat dalam spreadsheet kerajaan. Ia telah sampai ke dalam kehidupan sebenar. Di beberapa wilayah Rusia, pemandu mula menghadapi barisan yang tidak berkesudahan. Dan banyak stesen minyak kehabisan walaupun setitis pun untuk dijual. Perang yang sepatutnya berlaku jauh di sana, di Ukraine, kini muncul di pam minyak di penjuru jalan. Dan masalah ini tidak terhenti pada bahan api sahaja. Kerajaan Rusia sendiri terpaksa mengakui bahawa ekonomi telah perlahan. Ramalan rasmi pertumbuhan untuk tahun ini telah dipotong daripada lebih 1% kepada kurang daripada 0,5%. Dan ekonomi malah mengecil pada awal tahun ini. Kenaikan harga minyak di luar negara yang didorong oleh ketegangan di Timur Tengah telah membantu menampung sebahagian daripada kekurangan dalam keuangan buat masa ini. Tetapi itu hanyalah kelegaan sementara. Dan kerosakan di loji penapisan bersifat struktural. Keluarkan minyak dari kiraan. Dan apa yang tinggal ialah ekonomi yang tertekan di pelbagai sudut pada masa yang sama. Jadi lihatlah ke mana Putin telah sampai. Barisan hadapan terhenti, askar-askar semakin berkurangan walaupun dengan kekayaan yang ditawarkan. Dan kini, wang itu sendiri yang membayar segalanya, sumbernya semakin mengering. 3 perkara yang menyokong perang ini selama 4 tahun kini sedang runtuh pada masa yang sama. Dan di situ timbul persoalannya. Apa yang tinggal untuk pemimpin yang telah kehilangan alat-alatnya? Tetapi yang sama sekali tidak boleh mengakui kekalahan kepada rakyatnya sendiri. Yang tinggal hanyalah menunjukkan kekuatan di tempat lain. Dan disinilah cerita ini menjadi benar-benar berbahaya. Jika Putin tidak lagi boleh menang di medan perang dan tidak boleh memberitahu perkara itu kepada rakyat Rusia, dia sangat memerlukan imej kuasa yang baru. Sesuatu yang membuat dunia, terutamanya rakyatnya, terus percaya bahawa dia masih berkuasa. Bahawa dia masih kuat. Bahawa dia masih mengawal keadaan. Dan lebih kurang pada masa itulah, drone-drone Rusia mula jatuh di seberang sempadan di dalam NATO. Pada bulan Mei tahun ini, drone Rusia melintasi sempadan dan mengenai sebuah bangunan apartemen di Bandar Galati, Romania. 2 orang cedera. Dan ini mempunyai nilai sejarah yang mudah terlepas pandang. Ini adalah kali pertama dalam hampir 4 tahun peperangan bahawa sebuah drone Rusia mencederakan seseorang di dalam wilayah NATO. Garis yang seluruh dunia takut melihatnya dilintasi, telah dilintasi. Dan Romania bukanlah negara biasa dalam cerita ini. Ia adalah ahli NATO. Dan mengikut peraturan pakatan itu, serangan terhadap seorang ahli boleh dianggap sebagai serangan terhadap kesemua 32 negara. Dan Romania bukanlah satu kes terpencil. Drone telah jatuh dan melanggar ruang udara Poland, Estonia, Latvia berulang kali dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Berhenti dan fikirkan apa yang didedahkan oleh perkara ini. Lihat, perang telah menjadi begitu sengit, begitu dipenuhi dengan drone terbang ke sana-sini, sehingga ia mula melimpah ke kawasan sekeliling, ke dalam negara-negara yang langsung tidak terlibat dalam peperangan. Dan dalam tempoh yang sama, Rusia mengancam untuk melancarkan serangan sistematik terhadap ibu kota Ukraine. Dan mereka telah menjalankan latihan ketenteraan dengan pasukan nuklear mereka.
hanya untuk mengingatkan semua orang bahawa mereka mempunyai simpanan bom atom terbesar di dunia. Dan tahu apa yang berada di sebalik semua ini? Amerika Syarikat. Ini kerana Amerika Syarikat sentiasa menjadi penghalang besar kepada Rusia. Tetapi sekarang perhatian mereka berpecah. Sebahagiannya, mereka memberi tumpuan kepada perang dengan Iran. Dan itu menyumbang kepada kelewatan dalam penghantaran pertahanan udara yang penting kepada Ukraine. Putin nampak itu sebagai satu peluang, satu ketika di mana dunia sedang memandang ke arah lain. Dan dia memutuskan untuk bertindak. Cuma NATO tidak berdiam diri dan hanya melihat. Perikatan itu mempercepat penghantaran pertahanan anti pesawat ke sempadan timur dan melancarkan satu operasi penuh hanya untuk memantau dan melindungi sayap tersebut. Negara-negara yang selama bertahun-tahun menganggap perang sebagai masalah jiran, kini sedang bergegas untuk melindungi langit mereka sendiri. Di satu pihak, sebuah empayar yang sedang retak dari dalam. Tanpa askar, tanpa bahan api, tanpa kemajuan. Di pihak satu lagi, pakatan tentera terbesar dalam sejarah dunia sedang bergerak mempersenjatai diri bersiap sedia. Dan kedua-duanya semakin mendekati satu sama lain. Kau nampak betapa besarnya perkara ini? Kemenangan terbesar tahun ini untuk orang Rusia tidak banyak mengubah apa-apa. Duit sudah tidak lagi menarik tentera, walaupun Putin menawarkan ganjaran lumayan. Dan minyak yang membiayai seluruh perang kini sedang diserang. Sehingga Rusia terpaksa membeli petrol dari luar negara. Segala yang menyokong perang ini selama 4 tahun kini sedang runtuh pada masa yang sama. Dan disitulah bahaya sebenar terletak. Kerana seorang lelaki yang tidak boleh mengakui kekalahan dan yang telah kehilangan alat yang dimilikinya memerlukan sesuatu yang lain untuk menunjukkan kekuatan. Bukan kepada Ukraine, tetapi kepada rakyatnya sendiri. Dan itulah yang sebenarnya menjelaskan mengapa drone melintasi sempadan NATO. Ancaman terhadap ibu kota Ukraina. Latihan nuklear. Semua ini bukanlah Vladimir Putin pada kemuncak kekuatannya. Inilah yang tinggal apabila segala-galanya telah gagal. Dan mungkin tiada siapa yang merumuskan situasi Vladimir Putin dengan lebih baik daripada Volodymyr Zelensky sendiri beberapa hari lalu. Beliau berkata bahawa Vladimir Putin tidak takut kepada Ukraine, tidak juga kepada NATO, tidak juga kepada sekatan. Apa yang benar-benar ditakuti oleh Vladimir Putin ialah 1 juta askar Rusia yang suatu hari nanti akan pulang ke rumah dan hanya akan bertanya satu perkara. Untuk apa kita berjuang? Sekarang saya ingin tahu pendapat awak. Adakah awak percaya bahawa peningkatan tindakan Putin terhadap Barat ini adalah hasil kiraan dingin seorang ahli strategi atau keputusasaan seseorang yang sudah hilang kawalan? Tinggalkan pendapat awak di bawah. Jumpa lagi dalam video seterusnya.